Akhar. Aqra ini adalah al-akhar, adalah suci. Jadi hadis itu adalah hadis yang disebut jelas. Aisyah kata, Aqra adalah suci. Aqra adalah suci. Okay, maka nak artikan suci. Dia dulu, yang ketiga. Yang ketiga ialah Syafi'i mentafsirkan ayat ini dengan berhujah pula dengan ayat lain. Yang ayat yang menyebutkan fatalliquhunna li'iddatihinna. Qalu wa ma'nahu fatalliquhunna fi waqti 'iddatihinna. Hendaklah kamu ceraikan mereka itu dalam keadaan mereka boleh beriddah. Maka maksudnya talak itu hendaklah dilakukan dalam keadaan mereka itu boleh beriddah. Maka keadaan yang boleh beriddah itu adalah keadaan suci. Sebab dalam keadaan haid ada dalil yang jelas bahawa haram menceraikan isteri dalam keadaan haid. Maka fatalliquhunna li'iddatihinna itu hendaklah diceraikan isteri dalam keadaan mereka itu suci. Jadi itu hujah-hujah Syafi'i dan juga Maliki. Manakala hujah Ahmad bin Hanbal dan juga Abu Hanifah, yang pertama dia pergi kepada logik dulu. Antara sebab diceraikan isteri adalah untuk mengetahui bahawa rahim dia itu suci. Dan rahim itu boleh diketahui suci apabila wanita itu letak haid. Maksudnya wanita yang letak haid secara teknikal, dia majoriti, dia kecuali kes-kes terpencil. Yang letak haid maksudnya tak mengandung. Yang letak haid maksudnya dia tak mengandung. Maksudnya rahim dia suci. Maka oleh kerana itu sehujah pertama. Salah satu, maka salah satu haidin. 3 kali haid. 3 kali haid. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua ialah apa yang Nabi sebut kepada Fatimah binti Abi Hubayb dan pada ayyam aqra. Nabi kata kamu tinggalkan solat pada hari-hari aqra. Hari-hari kamu aqra. Iki itu maksudnya hari-hari haid. Sebab wanita bila datang haid maka tak perlu solat. Maka tidak dituntut untuk mereka solat. Ayyam, dan Nabi guna perkataan ayyam aqra. Jadi kalau dalam keadaan suci kena sembahyang. Jadi tak betul lah untuk menyebutkan ayatnya ayyam aqra itu kepada tidak haid. Kerana kepada suci, sebab suci wanita kena sembahyang. Tapi Nabi kata ayat ini jangan solat, kamu tinggalkan solat pada hari-hari aqra kamu. Maksudnya aqra itu bermaksud hayyadin, maksudnya haid. Maka kalau di sini hayyadin, ayat tadi pun hayyadin jugalah pada pandangan mazhab Ahmad bin Hanbal dan juga Abu Hanifah. Itu yang kedua. Yang ketiga, la tuqtaw hamilan hatta yad'a. Tak ada buku ya, ada ya ada di bawah. Wala aqilun hatta tastabra'a aw bihaidatin. Maka janganlah wanita perempuan hamil itu tidak dicampuri hinggalah ia melahirkan, dan jariah itu tidak dicampuri iaitu hingga ia haid 1 kali, iaitu istibra'. Jadi ini tastabra'a bihaidatin, iaitu yang digunakan dalam menentukan iddah bagi seorang haid, iaitu wanita yang tidak mengandung dan hamba pula. Jadi wanita itu beza antara hamba dengan orang merdeka. Orang merdeka beriddah 3 kali quru', hamba satu sahaja. Maksudnya wanita jariah itu tidak boleh dikahwini, maksudnya dicampuri satu. Perkataan nikah itu pun tentuan nakah, itu pun direct translation campur. Al-nikah bermakna al-jam'u. Al-jam'u dikumpul. Kumpul. Perkataan al-jam'u telah datang perkataan al-jima'. Maka itu maksudnya. Jadi kalau di sini Nabi SAW guna perkataan haid batin, iaitu haid setelah haid dipahami oleh para ulama sahabat sebagai haid. Maka ayat tadi pun maksudnya haid juga seperti yang dijahkan oleh Maliki dan juga Hanafi.